Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita proses data daripada drone. Okey. Daripada drone, kita ada gambar daripada drone. So kita akan analisis menggunakan Fit4D Mapper. So kita buka Fit4D Mapper. Saya akan tunjuklah proses dia macam mana sedikit. Dan sehinggalah kita akan analisis dan sehingga kita akan dapat dia punya sensitive factor lah. Macam mana kita dapat sensitive factor. Okay, global mapper ini Fit4D Mapper ini kita guna untuk proses gambar, untuk kita cantumkan gambar kita tu. Okay, ni contohnya ni saya dah proses hari tu. Kita buka balik. Apa fungsi Fit4D Mapper ni? Okay, ini yang gambar awak ambil itu berterabur je. Okay, jadi software ni pun sepatutnya dia ada map lah. Saya pun tak pasti kenapa dia tak keluar map. Dia tak keluar sebab dia software ni dah tak update. Okay, jadi ini dah proses. Okay, kita dah proses, dah siap. So kita boleh tengok dia punya point cloud. Gambar awak ni tak berapa bagus sebenarnya, tapi dah macam mana ini ada dapat kan. So kita tengok result ni, result saya selepas proses lah, sekejap je sebenarnya, proses pun dalam setengah jam gitulah. Ni gambar yang awak ambil point cloud dia. So, ni survey yang hari pertama tu kan. Ini awak buat lah. Yang awak bagi gambar tu lah yang saya proses ni. Oh, yang belakang asrama tu. Ini yang first day kita buat. Belakang college. Ini belakang college punya. Oh, okey. Okay, so ini yang hasil proses. So kita boleh nampak, tengok dia punya kecurunan tu. Ini gambar hasil point cloud lah yang dihasilkan daripada gambar tu. Jadi ketinggian yang kita dapat daripada gambar itu, ketinggiannya adalah tepat lah sebenarnya. Dia punya perbezaan tu tidak jauh lah beza. Dia punya ketinggian dia ni. Okey, kalau ikutkan kita kena masukkan dia punya ground control point. Tapi kita nak dapatkan geometri saja. Bentuk slope ni, sebab kita akan draw di dalam slope W. Jadi kita nak dapatkan bentuk slope ni macam mana bentuk dia, berapa slope dia, berapa jarak dia ni kita nak dapatkan. Okay, ni jalan lah. Okay, jadi ini dia punya point cloud. So kita tengok dia punya automosaic. Automosaic dia tak cantik gambarnya. Saya tak pasti kenapa. Ada awan kot. Awak terbang tinggi sangat ke apa? Berapa meter awak terbang itu? Tapi ada kabus gambarnya. Tak cantik lah. Kalau awak ada kesempatan, awak kena ambil semula lah gambar ni. Sebab tak nampak kita. Untuk tajuk awak ni, site investigation untuk slope ni, selain daripada kita mendapatkan geometri, kita akan tengok juga gambar ni. Kita nak tengok kat mana crack. Tak nampak sebab dia tak ada kabus. Gambar pun silau kan. Kita nak tengok ni longkang dia ni tersumbat ke tak. Kita nak tengok ni longkang. Ni longkang ni pun longkang juga. Ya, ini dah tanah runtuh ni, nampak ni. Ini tanah runtuh. Dia dah fail dah kat sini. Ni maybe awak duduk sini kot. Ni awak ni. Okey, yang ni automosaic. Kita akan tengok kepada DSM. DSM kita akan nampak lah dia punya permukaan dia. DSM ni Digital Surface Model. Digital Surface Model ni ini gambar ini dia punya pokok lah. Pokok. Okey, kalau kita tengok DTM,
DTM ni Digital Terrain Model. Digital Terrain Model ni maksudnya untuk ketinggian pokok tu dia tidak mengambil kira. Dia ambil kira ketinggian tanah saja. So data ketiga-tiga data ni yang kita nak. AutoMosaic, DSM dan juga DTM ni kita perlukan untuk kita mendapatkan geometri slope tersebut. Okey. Jadi selepas kita dah dapat proses kat sini, so kita akan buka dekat. So ini kita boleh tutup. So kita akan buka Global Mapper lah. So buka software Global Mapper. Okey. Jadi dalam yang saya bagi file tadi, ya kan? Ini adalah AutoMosaic 1, 2, 3. Ketiga-tiga file ni kita akan buka dalam Global Mapper. Okey. So pergi dekat open. So kita cari file dia tadi, file dia dekat saya simpan kat sini lah. Okey, AutoMosaic, ambil yang ni, open. So kita boleh tengok di dekat Global Mapper pun kita boleh tengok lah. Result tu hanya boleh tengok dekat Global Mapper dan juga Fit4D. Buka lagi satu. Okey. Tadi kita dah ambil AutoMosaic, kita ambil DSM. Ambil yang ni lah. DSM, open. So dia akan, untuk Global Mapper ni dia boleh layer lah. Dia akan ada layer lah. Yang atas ni AutoMosaic, bawah ni DSM. So kita buka lagi satu. Dan dekat extra ni ada DTM. Okey, ni adalah DTM. So kita, dia layer, ada 3 layer lah. Okey. Kalau kita antik yang ni, kita akan dapat tengok AutoMosaic lah. AutoMosaic ni fungsinya untuk kita melihat lah apa yang berlaku pada kawasan tersebut. Okey. Okey, jadi DSM ni dia akan nampak pokok sekali. Ketinggian pokok pun kita boleh dapat ukur lah. Okey, nampak. Kalau kita tengok yang ni, kalau kita ni gambar tu kan, AutoMosaic, kalau kita buka surface, dia akan nampak ketinggian pokok tu. Tetapi kalau kita buka DTM, dia tak ada ketinggian pokok tu, dia tak ada di trim pokok tu. Sebab kita nak tengok dia punya ketinggian tanah saja. Okey, jadi kita daripada sini kita boleh dapatkan dia punya geometri lah. Okey, jadi kita tekan di profile ni, klik dekat atas ni, profile. Okey, so kita boleh tengok cross section kat sini. Kita klik kat sini, kemudian kita klik kat sini, right click. So kita akan dapat tengok profile bentuk muka bumi di kawasan tersebut lah. Boleh besarkan. Nampak bentuk dia. Di sini satu, sini ada longkang. Sini satu, dia ada slope lagi sini. Okey, jadi untuk kita draw balik kita punya bentuk geometri slope kita ini, kita perlu ukur lah. Kita perlu dapatkan dia punya slope di sini. Okay, slope dekat sini lah. Sorry sir, interrupt. Okay. Dia setup tu dia dah keluar sir. Dia kata successfully install. So saya kena launch Geo Studio ke atau finish? So okay, katakan bentuk dia macam ni kan. Ini longkang lah sebenarnya ni. Sini pun ada longkang. So kita nak draw, macam mana nak buat ni? Kita klik je kat sini.
right click, use profile. Okey, apabila kita ada line ni, kita akan dapat tengok di bawah ini. Tak nampak. Kat bawah ni nampak tak? Okey, nampak ni? Ni kan ni. Ni kita buat garisan ni sebab kita nak dapatkan secara, sebab dia ni bentuk muka bumi yang sebenar. So kita akan ambil dia punya ni. So awak catik ni, dia punya untuk slope yang pertama ni, kaedah dia lah ni. Kaedah untuk kita tentukan tu. Jadi kita catik tu, nampak tu kat situ distance. Distance 7.939 meter. Okey, 3D distance sama dengan 8.282. Kemudian elevation difference sama dengan 2.358. Kemudian dia punya sudut dia, slope dia adalah 16.54 darjah. Okey, jadi sekarang ni awak kena catik. Setiap sekali awak draw ni, awak catik ni, dia punya bawah ni. Okey, nanti saya akan tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan distance. Distance tu apa maksud dia? Okey, distance itu 7.39 itu adalah distance daripada sini ke sini. Distance secara horizontal. Okey. Kalau 3D distance itu 8.282 itu adalah dia punya jarak sanding ni. Jarak slope ni. Slope distance. Okey. Kalau elevation difference itu adalah ketinggian untuk yang ini. Ketinggian pada sinilah. Okey. Segitiga tu lah. Kemudian yang slope 16 tu dia punya sudut di sini. Faham tak? Okey, dah dapat satu yang ni kan? Okey. Lepas tu awak kena dapatkan ketinggian dekat atas ni. Ketinggian atas ni kata awak boleh ambil titik. Kita besarkan sedikit. Kita ambil titik, kita klik je kat sini. Kita akan dapat dia tengok elevation tu berapa. Elevation dia 53.09. Okey, itu paling puncak 53.09 meter. Paling bawah sekali berapa? Bawah sekali yang ni. Yang bawah itu adalah 38.38.38.6 berapa 38.653 meter. So nak tahu ketinggian daripada sini ke sini ni, nak tahu ketinggian dia, awak tolak lah. Yang atas tadi 53, tolak dengan yang bawah, awak akan dapat ketinggi di sinilah. Tinggi slope ni berapa. Macam tadi 53.09 tolak dengan 38.653. So dapat ketinggiannya 14 meter ni sebenarnya. Ini adalah ketinggiannya adalah 14 meter. Okey. So awak buat lagi yang ni. Buat lagi yang ni, kita nak dapatkan slope ni berapa. Okey, kita akan tengok dia punya profile di sinilah. Catik ni semua. Distance, 3D distance ni berapa. Elevation difference, slope berapa. Okey, kemudian lukis dekat kertas. Lukis dekat kertas slope ni dah awak catik dia punya nilai dia.
Kalau ada macam ni, kita abaikan yang bonggol ni, kita akan straightkan macam ni sajalah. Straightkan. Kemudian kita tengok dia punya slope berapa slope cantik lah dia punya ni. Maklumat tadi, distance, 3D distance, elevation difference dengan slope kita cantik. Kemudian daripada sini awak tarik lagi di sini. Use profile. So kita akan cantik dia punya maklumat. Dan yang ini maybe dia ada sikit lah ni, macam ni. Right click. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia ni sebenarnya dah runtuh ni. Dia dah ni dah ni lah kan. Okey, lepas tu awak ambil slope dia, kemudian awak pun klik kat sini pula. Okey. Sampai hujung dan cantik. Cantik dia punya dia punya maklumat lah. Kemudian daripada sini, ini kosong, sampai ke sini 43. Awak catat juga panjang dia ni. Daripada sini ke sini 43. Tinggi ni berapa? Catat lah. Catat tinggi kat situ adalah 40.06. Okey. Okey, itu cara untuk kita dapatkan geometri slope kita. Okey. Okey, itu cara dia, tapi ada teknik secara sistematik lah macam mana kita nak buat. Okey, jadi saya akan tunjukkan ni, perhatikan betul-betul. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak analisis slope kita untuk dapatkan geometri. So kita kena buat cross section lah pada kita punya slope ni. Okey, kita kena buat cross section. So pertama sekali kita kena tengoklah dekat AutomaZ. AutomaZ, kita tengok slope-nya ada daripada sini sehingga sini saja. Ini adalah kawasan slope lah. Pada sini. Ini kawasan slope. So kita akan, okey, untuk kita analisis geometri, kita akan menggunakan pakai DTM ya. Jangan kita pakai DSM. Kita akan pakai DTM. Okey, dah ada DTM. Okey, sekarang ni kita perlu buat garisan dahulu. Garisan boundary lah yang kita akan analisis ya, yang kita akan analisis kita punya slope. Okey, slope tadi daripada sini ke sini kalau kita tengok gambar tu. Daripada sini ke sini. Yang ni dah kawasan rata lah. Ni kawasan rata. Jadi kita akan kita akan draw, kita ambil line ni, create line features. So kita akan ambil di sini kita ambil separuh daripada bahagian ni, kita ambil buat line. Okey, kita klik kat sini, kemudian right click. Kemudian kita namakan ini sebagai dia punya line lah line. Line B boundary Kemudian yang ni kita ambil create new layer. Kemudian create type. Ini kita buat dia type apa ni? Boundary boundary macam mana je boundary? Itu boundary kita. Boundary. Okey, kemudian klik OK. Okey, lepas tu kita klik OK. So dia tanya lagi nak letak nama apa. Yang ni kita buat line lah, line B. Line boundary lah. Klik OK. So ini OK. So kat sini akan ada, dia akan tulis line B lah. Kita tutup dulu AutomaZ ni supaya okey, line B. Nampak tak line B tu? Kita buat boundary belah bawah dan juga boundary belah atas. Belah atas ni kita akan buat boundary daripada sini ya. Okay, line.
kecilkan sikit lah. Ni slope. Kat sini betul dah ni. Okey, kita start dari sini lah. Okey. So yang ni pun kita boundary juga. Line B kita buat. Yang ni kita top lah kot top. Top bottom patutnya tadi. So ni top. So yang ni kita boleh edit lagi. Klik yang ni balik. Double click. So kita boleh edit bottom lah. Okey. Okey, line bottom top Okey, lepas tu kita kena buat section lah, cross section. Okey, paling kurang adalah berapa ni? Satu. Kita buatlah 3 section lah. 1 2 1 2 3 section So kita start daripada sini. Kita akan buat line lagi daripada sini. Untuk yang ni tak apa, lebihkan sedikit. Okey, kita start lebihkan sedikit ni. Right click. So yang ni kita akan buat dia sebagai cross section AA A. Okay, so yang ini kita namakan lain lah. Kita akan buat new, create new layer, create. Kita akan buat dia AA lah, AA. Klik OK. So OK, ni pun A. So ini adalah cross section AA. So kita cuba buat di sini pula. Jadi kita namakan sebagai cross section B. Kita buat baru. So yang ni kita buat cross section lah tulis cross section. Okey. Dah guna dekat sini dah ada cross section dalam ni. So kita cari. Ni cross section dah ada. Kita ambil cross section. So ini sebagai cross section B. Okay, klik OK. So kita buat B. B lah. B. Okay, gini kita edit balik lah yang A ni. Double click. Kita nak dia sebagai cross section lah. Kita ambil dekat sini dia adalah cross section. Klik OK. Okay, kita dah tukar. Kita dah ada AA, BB, cross section A, cross section B. So kita buat dekat sini pula satu lagi. Ambil line ni. Klik, kemudian right click. So yang ni kita jadikan sebagai CC lah. C. Kemudian OK. Silap tadi Kita double click, edit balik CC. Cuma yang ni cross section. Cross section betul lah.
section. Tak keluar kat sini Okey. Tak apalah. Kena create new layer, create new layer tapi dia under cross section. Kita create new layer. Kita buatkan dia sebagai C lah. C. Oh, dah ada. Ambil lah C. Mana C? Okay, A, B, C. Dan satu lagi last kali kita buat di sini lah. Ini apa? D D. Oh, D pun dah ada. Okey. So kita dah ada dia punya cross section. Okey. Tujuan kita buat garis ni supaya kita akan buat cross section ini sekata lah. Sekata. Okey, apabila awak dah buat macam ni, jadi awak perlu barulah awak buat cross section macam tadi. Okey. Jadi awak akan ada 4 profile lah. 1 AA, BB, CC dan juga DD. So yang ini awak kena dapatkan dia punya geometri dengan kaedah yang seperti mana saya tunjukkan tadi. Sebagai contoh, kita nak dapatkan cross section pada AA, so kita baru klik dekat sini. Profile, klik yang ni. Klik OK. So klik dekat sini, hujung ni, klik ke sini. Kemudian right click. Baru dia konsisten dia punya jarak ni. Sini ke sini. So cara untuk dapatkan profile ni macam saya tunjukkan tadi, kita dapatkan ketinggian di titik hujung ini, kita cursor kita tunjukkan di sini. Cuba klik. So kita akan dapat paling tinggi di situ adalah 53.302. Okey. Paling tinggi. Yang bawah pula berapa? Bawah ni. Yang bawah ni adalah 40. Cursor ni awak tolak je. So awak akan dapat 42.618. Untuk dapat ke ketinggian ini, yang atas tolak yang bawah, awak akan dapat ketinggian slope ini. Dan untuk yang bawah ni paksi X ni pun kita nak dapat kat. Ini kosong. Yang hujung sekali adalah 33.6 jarak dia. Okey, ini pun kita nak juga. Kita akan lukis dalam slope W. Okey, kemudian kita nak dapatkan berapakah slope di sini dan berapa panjang ini. Macam nak dapat. So klik je, klik kat sini hujung ni, klik di sini. Kemudian right click. So awak use profile view for part tool. Okey.
sub profile. Okey, contoh kemudian dah ambil yang tu, kita ambil ni pula. Ataupun awak nak samakan pun terus pun boleh ni. Jadi ada macam ada dua perbezaan slope tu, klik ni. Right click, maybe kita boleh save kot dia punya maklumat tu Kita boleh save kot maklumat dia ni. So maybe awak boleh save file, save dekat dia punya CSV ni. CSV dekat desktop, katakan AA AA, save. Okay, save. Kita cuba buka AA tadi yang ni di dalam Excel lah. Buka apa yang kita dapat data kat situ. Oh, ni data lain. Okey. Data ni tak boleh pakai data ni. Susah. Kita tak boleh, kita kena catik sendirilah. Senang, susah. Okey, jadi yang ini kena catik lah. Seperti mana? Kena catik. Yang bawah tu, nilai yang bawah tu, distance, 3D distance. Kena catik satu-satu lah. Kemudian awak catik, buat kat sini. Catik berapa dia punya distance. Kemudian daripada sini. Tapi dalam masa sama awak lukis benda ni. Lukis bentuk ni dan awak catik di lukisan awak tu. Supaya dia tidak tertukar. So kita nak dapatkan berapa slope ni. Kita klik kat sini sampai ke sini. Okay, dapat right click, use profile. So kita akan catik yang di bawah ni, nilai bawah ni. So yang ni maybe dia terus ke sini lah. Okay, kita catik lah maklumat ni Kita catik maklumat ni. So dah catik, ikut cross section masing-masing, cross section A, B, C dan juga D. Barulah kita akan draw profile itu di dalam software yang ketiga. Okey, di samping itu juga software software Global Mapper ini boleh menganalisis aliran air. Okey, kita akan buat water drop. Kita ambil point. So kita akan klik, katakan di sini. Kita klik satu. Kita tulis kat sini water D with WD 1 water drop. So yang kat sini kita ambil new, create new, kita tulis kat sini dia sebagai water drop water drop. Okey. Oh dah ada kita cari dalam ni water drop water drop ni dah ada. Waterfall pun boleh, water drop boleh, waterfall boleh. Kemudian kita klik OK. Ini WD 1. Klik OK. OK, so ada WD 1. So kita cuba buat di sebelah sini pula. Klik sini satu. Ni kita buat WD 2. So klik OK. So kita buat kat sini pula satu. OK, ni ada WD 3. Klik OK. So kita klik kat sini satu. WD 4. So kat sini satu. WD 5. So ini maksud titik air yang akan punca air di sinilah. Ni ada, kalau ada punca air kat sini, air tu dia akan mengalir ke mana, kita akan tengok. So yang ini kena buat di bawah ni. WD 6. WD 7. Okey. Okey, sekarang kita akan buat analisis. Okey, kita escape. Kemudian awak select point tadi. Okey, tekan control dan kita select balik point yang kita buat tadi. Step kita select.
Okey, kita kena select point saja, jangan kita select line yang lain. Okey, kita dah select semua. Dalam masa sama awak kena tekan control lah supaya kita boleh select semua point ni. Water drop, kemudian pergi dekat analysis. Kita generate water shape. So yang ni kita nak water drop. Yang ini nak tak? Yang ni boleh lah satu. Create water shape show ni tak payah. Okay, 1, 2 cukup. Okay, yang ni ambil dia punya boundary. Draw drop box. So kita ambil boundary dia daripada sini ke sini. Kemudian klik OK. Dan klik OK. So dia akan analisis. Dia akan analisis water drop tu. Kita tunggu sekejap. Analisis. Okey, dan kita dah dapat hasilnya tadi, result kita boleh nampak laluan air ni. Dia akan mengalir ke sini lah. Okey. So nampak laluan air. Kita boleh dapatkan dekat AutoMosaic. TTM. Okey, kita boleh dapat tengok lah. Kalau gambar tu cantik, kita boleh tengok air tu mengalir daripada sini, dia akan pergi ke mana. Okey, ni ada longkang ni. Air ni pergi ke sini, dia turun. Nampak dia boleh mengalir dekat longkang ni. Di sini dia akan ada longkang di sini kan. Dia mengalir sini. So okey, kita ni pun ada longkang juga kat sini. Okey. Jadi kita untuk nampakkan tu kita boleh tukar juga sebenarnya color dia ni. Klik kat situ, right click. Edit. So customize. Ambil ni, tukar color merah. Right click, edit, customize. Arah aliran air lah. Okey. Kita dapat tengok ni. Ini dia punya yang biru ni pun dia punya apa dia panggil aliran air jugalah sebenarnya. Punca daripada air kat sini, ada air kat sini, so dia akan mengalir juga ke bawah ni. Ini dia panggil apa dia panggil ni? Kalau awak belajar environment tu, nak catchment area tu, ni ada punya rantaian air tu. Ada air yang bergerak ke bawah dan ada yang bergerak ke sana. Ini kenapa dia ke bawah? Sebab sini dah, ni dah runtuh dah ni. Kawasan ni. Ni kawasan tanah runtuh ni sebenarnya. Okey. Okey, di sini pun kita maybe boleh terangkan lah kenapa kita daripada sini kita boleh dapat tengok air ni daripada sini kenapa dia tak mengalir ke sini. Ada air kat sini tapi dia tak mengalir ke sini. Kenapa dia tak mengalir ke situ? Sepatutnya dia mengalir ke longkang ni. Macam longkang ni dia okey, dia mengalir. Di sini dia akan lalu sini sikit, dia terus ke sana. Okey, macam ni longkang ni okey. Dia ikut longkang. Ini sini kenapa tak lalu? Ni tersumbat lah ni. Dia tersumbat. Dia terus ke longkang bawah ni. Terus dia pergi ke jalan ni, terus ke sana. So okey. Jadi itu untuk software Global Mapper. So kita daripada cross section, okey, daripada cross section yang kita buat dekat DTM. Dekat DTM ni kita nak plot dekat
dekat GeoStudio ni. Macam nak buat? Okey. So sekarang ni okey. Okey, sekarang ni kita buka software GeoStudio dan kita akan klik slope W sebab kita nak analisis slope W. Kita bukan nak analisis page. So kita klik dekat slope W. Okey, di sini awak boleh tukarlah nama slope W, nama file awak lah. Katakan untuk cross section A. Tulis kat sini description, tulislah apa. Bagus. Okey, kemudian dah okey tu. So kita klik dia. Yang dekat sini awak double klik kat sini. Okey, ataupun kita boleh close je. Close. So sekarang ni kita dia punya interface dia macam ni lah. So kita akan draw kita punya plan ini. So saya dah bagi dekat WhatsApp tu. Awak buka dekat WhatsApp tu ada gambar yang saya dah catik tadi. Okey, gambar ni. Nampak tak gambar ni? Okey, ni yang saya catik daripada cross section A. Katakan cross section A lah. Okey, kita akan lukis. Okey, macam mana nak dapat tinggi ni? Tadilah yang elevation yang atas ni tolak dengan elevation bawah, kita akan dapat tinggi ni. So yang ini tadi awak catik dia punya 3D. Okey, 3D distance maksudnya slope ni, panjang sending ni, slope distance lah. Kalau distance maksudnya ini 6.53 ni maksudnya kat ini distance. Kalau different elevation maksudnya tinggi daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini tinggi dia. Dan kalau slope tadi, slope ni masuk kat sini. Okey, kemudian di sini pula awak catik kat sini, catik pula kat sini. Ini dia punya 3D distance, ini dia punya distance, ini different elevation dan sudut. So kita akan buat ini mengikut apa yang saya catik ni. Kita akan buat draw di dalam slope W sama-sama. So kita akan kita kena dapatkan juga ni berapa panjang ni. Ni 28 meter. So ini berapa? 1.174. Cara tadi yang saya tunjuk tu lah, cara macam nak dapat ketinggian tu. Okey. Okey, jadi kita akan plot. Okey, jadi yang ni 13.299. Okey. 13.299 tingginya dan paksi X dia adalah 28. So kita akan buat. Okey. So yang pertama sekali kita akan pergi kepada axis. Okey, kita akan klik dekat axis. So dia dalam fit kan, dalam kaki tak boleh pakai. So kita kena tukar kepada tukar dia punya unit. Okey, view, pergi kat unit. So di sini kita akan tukar length ni, kita tukar kepada meter. Yang ni tukar kepada kg. Yang ni tukar kepada kilonewton. Energy, temperature, Celsius. Okey. Dapat ikut dah ni. Okey, Rush. Okey tak okey? Sir, saya stuck sampai yang slow W analysis tu, sir. Dia keluar blank page tu je. Yang page layout tu, yang macam ada grid. Macam ni. Okey, pergi dekat view. Pergi dekat unit. Lepas tu tukar unit tu lah. Tukar unit. Ni second, ni meter, ni Celsius, kg, newton, kilojoule boleh tukar. Dah. Length meter, sir. Length meter.
mass kg. Hmm. Force kilonewton ya sir. Ya betul. Energy times semua tak payah tukar. Tak payah tukar, tak apa. Saya tukar kilojoule energi dia, tapi tak apa, tak pakai. So klik close. Lepas tu baru kita pergi kat grid ni, dekat scarce exist ni, yang ada gambar pensel, ada grid ni. Klik ni, so dia akan keluar macam ni. Elevation, distance. So pada paksi X tadi 28 paksi X. So kita masukkan berkosong, maksimum 28. Kemudian yang atas tadi kita buat 15 sebab dia 13 kan. Kita buat 15 lah. 15. Okey. Kalau kita anti auto increment ni, kita boleh letak 1, boleh juga. 1, ini pun 1. Increment dia 1 meter 1 meter lah. Okey, dia kat sini dah jadi 29. So kita buat kat sini jadi 27 lah. Supaya dia turun 1. 28. Ini jadi 15 kita nak kan. Ini 14. Okey, jadi 15. Sini 28 Okey. Ini awak boleh scrollkan. Scroll ke atas dia akan besar. Scroll ke bawah dia akan ni. Kalau awak tekan scroll tu, kita boleh pin. Kita boleh pegang dia. Kita boleh letak kat sini. So ini adalah elevation. Ini distance. Okay. So kita akan plot. Kita punya. Ini tutup dulu. Okay, kita akan plot. Okay, untuk plot dia ni kita akan menggunakan titik dulu. Titik ni. Kita ambil draw point. Ambil draw point. Kemudian okey, yang tinggi yang di sini tadi 13 kan? 13.299. Awak klik je dekat mana-mana. Klik je kat sini. Kemudian kita akan edit di sini. Dia kosong, ini 13.299. 299. Okay, dapat tak ni Rush? Edit kat sini. Tengah cari dia punya skala 13.29 tu. Skala tak lepas lagi. Tapi dia ni sir, dia ada yang 13.1064 dengan yang seterusnya naik sikit pun dia terus pergi kepada ni 13.411. Oh, awak dah pergi dah draw ni Dah draw dah. Okay, dah draw point kan. So 13.299. Awak tak dapat? Tak dapat. Maybe awak punya dekat axis ni, awak punya increment ni lain kot. Increment ni bukan 1 kot. Memang 1 sir. Saya dah adjust tadi. 1. Memang 1. Okay, jadi edit balik lah. Okay, ini cuba type lagi sekali. Y tu 13.299. Kemudian Dia enter koordinat yang kat bawah tu kan sir? sekarang ni awak klik yang ini, point ni. Okay. Okay, ini dah buat tadi kan? Dah. Klik atas yang dah buat tadi, dia akan keluar lah macam ni. Nilai koordinat dia tu. 13.299. Sebab tinggi ni 13.299. So kalau tak betul, awak edit je lah kat sini. 13.29 yang Y tu. Okey. Dapat. Okey, dah dapat. Okey, kita nak buat yang kedua. Point yang kedua adalah di sini. Di sini
Okey, di sini awak kena kira dulu lah dia punya koordinat. Okey, tadi kita tinggi sini tadi 13 kan? 13.229. Okey, paksi ni X dia berapa? X dia adalah 6.563. Okey, Y dia 13.299 tolak dengan 1.188 berapa? 13.299 tolak dengan 1.188 dapat 12.11. Betul. So 12.11 tu adalah Y, kemudian X dia adalah 6.563. Okey. Okey, jadi awak jadi kita dah dapat koordinat ni 12. 12 kat mana? 12 dan kat situ yang dekat bawah ni 6. Ni 6. Awak klik jelah kat mana-mana dulu. Klik dulu kat sini. Ambil point. Klik je dekat sebelah sini. Kemudian kita adjust balik ni. Dia punya X dia adalah 6. 6.563. Y dia 12.11. 12.11. So dia akan betulkan balik lah. Okey, dia akan betulkan balik kedudukan dia. Okey, dapat point yang nombor 2. Point nombor 3 kita kena klik balik. Okey, point nombor 3 kita kena kira balik di sini. Point yang inilah. Point ini dia punya X dia adalah 6.563 campur dengan 6.336. Itu X dia. 6.563 campur dengan 6.336. So X dia kita dapat 12.899 X. Y dia pula, Y dia okey, Y yang dekat sini tadi Y nya adalah 12.111. Okey, 12.11 ni tolak dengan 5.137. Okey, 12.111 tolak dengan 5.137. So kita dapat Y ni adalah 6.974. Okey. So untuk yang koordinat seterusnya adalah 6.974 pada X. 6.9. Sir. Ya. Sir, sorry sir. Sir, yang kalau kita dah salah dia punya skala tu dah salah, macam mana nak padam dia punya tu sir? Dia tak boleh delete Titik tu. Apa? Titik tu. Tak payah ubah je lah koordinatnya. Awak klik Saya je. dah terbubur 2 titik sir. 1, 2 and the third one. Dia sepatutnya yang kedua je sir. Saya dah buat 3 dah titik dia. Tak apa. Biarkan. Sebab lepas ni ada lagi titik lain. Okey. Awak cuma sekarang ni edit je. So nak edit titik tu, katakan titik yang kedua. Titik 3 tu biarkan. Nanti kita akan guna untuk yang point yang seterusnya. Faham? Kita ada banyak lagi. Kan ada banyak lagi titik ni. 1, 2, 3, 4. Banyak lagi. Biarkan titik yang ketiga tu. Jangan delete. Kalau nak delete rasanya boleh tu. Awak escape, highlight dan tekan delete. Okey, jadi point kedua dah dapat dah ni. Point kedua. Rush? Belum lagi sir. Point kedua belum lagi. Point kedua tu 6. Dia kalau 2.99 tak apalah. Dia hampir kan. Kita masuk 2.263. Dia buat 2.99 tak apa. Okey, ni ikut yang saya punya ni. 6 yang kedua ni 6.6 6.5623.
Okey, dapat. Sekejap saya tengah hang ni. So, katakan kita dah sambung semua titik ni. Dah sambung semua mengikut kaedah tadi. Koordinat tadi. Lepas tu, kita akan buat line. Okay, kita buat line. Kita nak buat line, kita ambil line ni lah. Sketch line. Klik ni. Kemudian, kita klik dekat kosong. Kita klik dekat Mana saya punya line punya tu? ni, pensil ni. Okay. Kemudian awak klik dekat point tadi. Point yang kita punya tu. Klik point yang kedua. Klik point yang ketiga. 4 2 6. Lepas tu escape. So yang origin tu ada connected ke? Yang mana? Origin tu 00 tak connected dengan first point tu kan? Tak ada kan? Kena line juga. Saya start dari kosong. Daripada sini sampai kosong balik. Okay. Saya kalau saya buang elevation tu ada garisan je, nampak? Kalau saya buang tu ada kan? Okey. Ada. Dia dah ada. Okey, kita dah buat line tu. Sekarang ni kita akan buat dia punya region, draw region atas ni. Okey, draw region ni tujuannya apabila mana kalau kita ada dua lapisan tanah. Contohnya tanah atas ni tanah lain, bawah ni tanahnya lain. So kita boleh buat dua region. Tapi kalau awak punya ni saya rasa buat satu region dah cukup. Contoh kita buat dua region lah Kita buat region, klik region. Tekan kita buat daripada, kalau ada dua region kita kena tambah titik lah. Kita tambah point kat sini, katakan di sini. Okey, kita buat dua region kita buat dua jenis, dua lapisan tanah. So kita tengok kat sini tinggi dia adalah 6.9 6.97 6.97. Kita buat ini, kita edit jadi Y nya jadi 6.97 juga. 6.97. Okey, dapat titik ni dah buat. Okey, dah ada titik di sini. So kita akan buat satu lagi line. Draw sketch line ni daripada sini. So yang titik 8 tu dia punya draw apa tu region tu kena connect sampai point mana sah? Region belum buat lagi. Oh belum lagi. Cuma saya nak buat garisan daripada sini ke sini ni. So yang garisan tu dia mark ke point ke atau region punya tu sah? Yang 8 tu. Macam mana? Yang nombor 8 tu dia point ke atau yang draw region punya titik tu? Point. Point. Sekejap. Rasanya kita kena, dia tak boleh buat. Sekejap saya nak try. Tak boleh buat line dia. Okey, jadi kalau tak boleh buat, maknanya line di sini kita kena delete lah line ni. Okey, pergi dekat modify ni, klik line ni, kita delete balik. So kita akan buat line baru lah. Okey, sketch line. Klik sini. Okey, baru boleh lah. Kenapa tak boleh line? Oh, dia kena type kot kat sini. Ya tak? Kita masukkan kat sini sepatutnya.
Okey, line kita tak bersambung lagi. So kita nak sambungkan ni macam mana ni? Okey, daripada 00, katakan daripada 0 ke point 2 tu berapa? Point 2 tu 0 berapa tadi? Ni 6.97. Okey, 6.97. Okey. Okey, dia sambung. Kita boleh masukkan kat sini Lepas tu okey, close. Kita klik kat sini balik, ambil line balik. Klik kat sini. Okey, yang ini kena ubah kepada 0. Berapa ni sini? 13.299. 13.299. Okey. So lepas tu line kat sini pula. Line daripada sini ke sini. Okey, susah betul line dia nak buat Klik sini. Okey. X dia adalah X dia berapa ni? 12.899. So tapi kalau saya tap dia punya first point tu, dia keluar dia punya line tu yang connected dengan the second point tu, sir. Macam mana? Dia contoh kalau saya tekan tadi macam 1 dengan 8 tu boleh connect kan. Saya tekan yang first point tu untuk sketch line, dia terus connect dengan yang second one. Saya tak boleh drag dia sampai ke yang titik ke-8 tu. Betul juga. Saya pun sama, dia jadi yang ini kita berubah Mana? Dia tak boleh ada 3. Tak boleh tambah 3 Okey, tak apalah, tak payah buat kot line tengah tu. Dia titik je lah. Okey, dah. So kita yang ni tak payah kot. Kita akan buat region je lah. Okey, pergi kat region. Ya, region. So kita akan menggunakan polygonal. Polygonal. So kita start daripada bawah ni. Klik bawah ni. Klik sini. Klik ni. Klik ni. Klik ni. Klik ni. Dan kita klik kat 8. Dan kita klik balik kat 7. Okey, ini region yang pertama. Maknanya tak payah buat kot line tu sebenarnya. Kita pakai yang region je. Okey. Okey, region pertama. Dah dapat. Katakan ini lapisan bawah ni tanahnya lain. Okey. So kita buat yang atas pula. Klik atas. Klik sini. Klik kat sini. Klik sini. Dan klik ni. Okey, kita ada 2 region Dapat? Kita ada 2 lapisan tanah. 2 lapisan tanah. Okey. Kalau nak buat 3 pun boleh. Awak buat 2 je lah. Saya delete ni, saya nak buat 3. So region kita buat 3 lah. Tapi tak ada titik pula. Okey, tak apalah. Pakai lah. Yang line 3, line point yang 3 tu dengan point 8 tu macam mana se-join dia punya line tu? Sebab kalau sketch line tu, dia yang dia connected punya. Maksudnya kalau tadi 8 dah connected dengan 1 dengan 7 kan. So bila saya tap yang third one tu, dia straight away pergi kepada line yang kedua tu, yang dia connected tu. Okey, yang itu tak payah ni. Okey, saya undo balik. Okey, sekarang ni saya punya line macam ni je. Tak payah buat yang ni. Tapi kalau saya buat macam suruh saya yang buat regional apa tu, draw region lepas tu polygon tu kan. Dia kata dia tak boleh complete sebab dia tak boleh bagi dia hanging. So maksudnya kena ada line macam tu. Oh iyalah. Dia kena, contoh saya buat Okey, klik ni region. Okey, klik daripada tu kosong ni. Tengok saya buat dulu. Klik sini. Klik sini. Klik sini.
Dia kena patah balik. Klik sini, klik sini, klik sini dan patah balik sini. Dia kena close. Dia tak boleh. Baru dia akan jadi complete. Dia tak boleh berhenti kat 8. Dia kena berhenti balik dekat kosong. Faham? Okay, sekejap saya try. Ha. Tak boleh sir. Dia kata floating region must lie completely within the domain regions. Kalau gitu awak buat satu je lah. Satu layer je. Maknanya daripada kosong, klik satu sampai bawah. Tak payah buat macam 2 layer lah. Faham tak? Okay. Okay, saya pun buat satu jugalah. Ataupun saya buat 2, awak buat 1. Tak ada masalah. Okay, saya ada dua layer. Awak buat satu layer je. Klik pada kosong, klik balik. Dapat kan? Dah boleh dapat. Okay. Dah boleh dapat. Dah boleh dapat. Dapat 2 ke 1? Saya rasa ni boleh dapat dua-dua ni sir. Okay, cuba buat. Okay, dah dapat region. Lepas tu baru kita akan assign material. Sekejap sir. Okay, kita akan pergi pada region. Kita masuk kepada draw material. Klik dekat draw material. Lepas tu kita define. Draw material mana sir? Ni. Draw material. Okay. Pergi define. Fine. Kita akan keluar macam ni. Lepas tu awak add. Add ni awak tulis lah tanah 1 left right soil. Left right soil 1. Okay, left right soil 1. Color dia, katakan kita letak color color hijau. Okay, ikut awak letak apa. Lepas tu dekat material model ni awak ambil more column. Okey, kat sini ya kita akan masuk unit weight ni. So unit weight yang atas ni kita masukkan 16. Question dia kejelikitan 22 question. Fee dia 20. Fee dia 26. Okay. Okay, lepas tu add lagi satu. Okay, yang ini kita tulis left right. Left right. Yang tadi PHI tu apa sir? Bawah cohesion, bawah unit weight tu. Untuk yang tanah 1 tu 26. Fee dia. Okay. Okay, tanah yang kedua awak kena add satu lagi lah. Tanah kedua saya dah masukkan dah. Tanah kedua left right soil 2. Letaklah color apa. Okay, lepas tu material model ni kita letaklah more column. Untuk yang kedua ni dia lebih tinggi sikit. Tadi berapa tadi? 16 kan? Kita letak ini 19. Cohesion dia tadi 22, ni 25. Yang ni 27. 28 lah. Okay. Ini adalah parameter tanah. Sebab tu awak sepatutnya kena buat uji kaji untuk dapatkan parameter tanah ni, cohesion fee ni. Okay, tapi tak apa, awak pakai yang data yang saya bagi paper itu. Okay, dah. Dah sir. Dah boleh tutup ni. So di sini kita boleh pilih untuk kat sini kita ada left right 1 2 lah kan.
So kita ambil yang nombor 1. Okey, lepas tu awak klik dekat nombor 1. Nombor 1 dekat atas lah. Nombor 1 tu di atas, klik atas. Tukar yang 2, yang 2 tu dekat bawah. So ada 2 lapisan tanah lah. Okay, so dapat. Sudah dapat. So sekarang ni kita akan masukkan dia punya draw entry and exit slip surface. So kita akan draw dekat mana keberangkalian slip surface tu berlaku. So kita klik yang ni, draw entry. Okey, kemudian awak klik daripada 1, hold, tarik sikit. Tarik dia sikit, jangan penuh sampai tengah-tengah je. Situ, lepaskan. Kemudian tarik dekat bawah ni. Daripada 5 ni. Daripada 5 kita tarik turun sampai ke 6. Okey. So ada slip surface dia akan berlaku daripada sini ke sini. Okey, kalau dah tarik benda tu, close. Okey. So kalau yang dia punya apa tu? Dia punya draw exit surface dia punya point tu salah. Tak boleh delete kan sir? Cuba undo. Yang ni. Boleh delete juga. Pakai ni lah yang modified object tu lah. Tak dapat sir. Saya try tadi. Mungkin sebab dia tu belum skala yang penuh kan. Tak dapat tadi. Undo boleh? Undo boleh. Okey, buat balik. Okay, so lepas tu yang first tu dah. Okey, lepas tu kalau dia tak ada water level, tidak ada ground water. Kalau ada ground water, kita kena pergi dekat define ni. Define, pergi kat project. So dekat sini kita nak masuk ground water PWP ni. Awak ambil piezometer line. Ni kalau ada water kan sir? Kalau ada water lah, ni saya tunjuk ya. So stage ini kita effective stress. Okey, ini kita ambil effective stress. So close. So kita akan draw piezometer. Okey, ni nampak ni. Piezometer line ni. Klik sini. So kita boleh klik lah. Add klik add. Klik add. Maknanya dia akan draw daripada layer 1 je ni. Kita akan draw dekat layer merah ni. So draw. Klik je. Right click, kemudian done. So dia dah ada lah line ni. Kalau kata ada air kat sini lah, water level lah. Okay, dah. Tapi kalau yang awak punya case ni tak ada lah water level. Kalau tak ada tak payah draw lah yang ni. Dah dekat define ni, define dengan project ni, kita tak payahlah ambil yang piezometer ni, buat none je. Okay, ini cuma saya nak tunjuk kalau ada water level lah. Okay, sekarang kita dah boleh analisis lah. Klik start bawah ni. So yang apa tu exit line dia punya apa entry and exit slip surface tu, satu dia punya point tu 1 sampai separuh 2 tu kan Zat? Ya. Yeah. Then the second one 5 sampai 6 penuh. Penuh. Okay, start. Bila awak klik start, dia akan analisis lah. So save. Save.
Okey, dia tak boleh analisis sebab saya dekat projek ni student tak boleh analisis yang ni. Ni kena none je. Sebab lesson student. Start. Start. Save lah So dia akan analisis. Okey, nampak. So kita dah dapat dia punya safety factor dia 2.119. Sorry sir, saya ni tadi. Saya punya apa tu? Line tu tersangkut-sangkut tadi. Sir, lepas yang draw saya punya yang apa entry exit ni punya slip surface tu, lepas tu kena buat apa sir? Lepas tu tekan start je. Kan start. Start dekat soft manager ni. Mana sir? Ni soft manager nampak ni. Start dekat soft manager sebelah kiri. Ni saya punya cursor ni. So Ni nampak tak? sekejap sir. Belah kiri sir? Belah kiri ni nampak. Awak cursor saya tak nampak? Oh right. Okay. Tapi sir macam mana yang soft manager tu keluar? Oh just start je lah. Tekan start je lah. Okay. Tapi tak ada file asing sir untuk ni. Dia dah save belum? Awak dah save belum? Dia suruh save dalam folder file tu, baru kita boleh save dalam ni. Tapi folder file dia tak create. Awak save di mana-mana, tak kisah. Desktop boleh. Dah. Tak boleh nak save sekejap Sir, kalau create satu file asing untuk ni boleh sir? Boleh kan? Apa saya tak boleh save je lah. Kan kita tekan start. Dia ada Tapi dia minta save je kat mana-mana. Awak save je lah. Awak tulis apa-apa, tulis save. Kena tulis sikit lah. Oh, okay. Awak tak tulis tak boleh lah. Tak dapat? Boleh saya dapat. Okay, sekejap tengah type. Tengah analisis? Tak, tengah type sir. Desktop. Okay. File name is not valid. Kena save tak apa. Tak masalah tadi. Dia kata file is not valid sir. Ya ke? Okey, tak apa, awak tengok saya punya ni. Okey, jadi kita dah dapat, apabila kita dah analisis, kita akan dapat safety factor. Safety factor ni yang kita nak. So safety factor ini, kalau dia kurang daripada 1, maksudnya dia slope ni tidak selamat. Tapi ni lebih daripada 1, okey lah. Kita tujuan antara objektif kajian awak adalah untuk mendapatkan safety factor untuk existing slope. Okey, selain daripada kita nak investigate kerosakan pada slope. Untuk investigate kerosakan pada slope ni, kita kena tengok dekat automozet tu lah. Apa benda yang ada, dah tanah runtuh kat mana, kena cerita lah. So sekarang ni awak kena dapatkan geometri untuk cross section A, B, C dan juga D. Kena plot dekat dalam ni, lukis dan dapatkan dia punya analisis ni. Okey.
Okey, jadi awak kena buat dia punya cross section tadi kena buat. Cross section. Okey, cross section kita tengok ada slope yang dah terhakis kat sini. Dah terhakis disebabkan oleh tanah runtuh di sini, tapi dia ke belakang, dia ke sini. Cuma dekat sini kalau kita tengok dekat sini, ini pun dia dah dekat sini pun macam dia dah runtuh ni, sebab tu dia dah runtuh dah lama dah ni. Kawasan ni. Dia daripada ni dah runtuh ni. So, kalau kita tengok dia punya cross section daripada sini ke sini kita tengok nampak ni dia dah runtuh ni. Daripada tinggi ini kawasan nampak ini nampak ni runtuh ni. Ini saya letak sini. Nampak ada tanda pangkah tu bergerak tu. Dekat line tu. Dekat line ni. Okey, ini ada kawasan tinggi. Sampai sini dia jatuh. Runtuh. Di sini adalah tanah runtuh. Nampak dia runtuh macam ni. Ni saya buat cross section macam ni lah. Daripada sini ke sini saya buat. Tapi yang dekat sini dah tak okey ni, data awak ni. Sebab dia gambar dia tak okey. Dia sampai sini je okey. Nampak ni runtuh sikit ni. Dah runtuh. Okey. Kalau kita buat daripada sini ke sini. Dia nampak dia ada sini dah runtuh lah kat sini sikit ni. Nampak ni ada ni sikit. Tapi slope awak dekat sini. Atas ni ada lagi. Okey, jadi awak boleh buat lah cross section tu. Maybe cross section tu awak boleh pilih lah yang mana yang kritikal. Kalau dekat A ni tak kritikal tak payah buat. Tapi boleh buat garisan lah, boleh pilih. Tengok, klik kat sini, klik, tengok. Ini pun dah landai. Ini dia landai, maybe dah runtuh dah kot. Dekat sini, atas ni dah runtuh dah, atas ni. Sepatut dia ada staggered. Tapi dah tak ada lah. Okay. Dekat sini ada staggered. Dekat belah sini. Satu, dua. Ni nampak ni ada. Sepatutnya staggered tak ada. Ini yang belah sini ada. Yang belah sini ada staggered ni. Ada macam tangga lah. Okey, saya rasa dia punya slope ni okey, tidak ada masalah. Dari segi geometri tu tidak ada masalah, cuma awak tunjuklah analisis awak buat tu. Kita bukan nak cari masalah, cuma kita tu objektifnya untuk mendapatkan safety factor. Dan kita kesan pula kerosakan pada slope tu, seperti macam ada tanah runtuh kat sini, lepas tu dia punya drain ni pun tersumbat, lepas tu ada keretakan disebabkan oleh tidak ada soil stabilization menggunakan rumput kan. So boleh cerita kat situ. Awak maybe boleh serve literature review. Kita tengok apakah jenis-jenis kerosakan pada slope. So maybe awak boleh cari dekat sini dengan menggunakan gambar AutomoZ dan juga DTM. Ni kat sini kita walaupun dia tak jelas, tapi kita boleh nampak dia punya cracking tu. Nampak ni, kita boleh nampak dia punya cracking ni.
Ini pun dah tersumbat ni, nampak ni. Ni ada tanah. Ini tanah ni. Ini longkang. Longkang pun dah ini ada pasir. Ada tanah ni. Ni longkang bawah, ni longkang atas. Ini longkang ni dia buat ni sebab apa? Sebab dah tanah runtuh kat situ, dia akan buat yang baru. Dia buat yang baru, jadi macam tu. Sebab tu dia jadi macam bertindih. Longkang pun dah tersumbat dah, nampak? Ada tanah ni, nampak? Ni tanah. Ada kuning-kuning ni tanah. Okey, jadi itu saja dulu untuk setakat ni. Jadi apa yang perlu buat adalah awak kena install software Global Mapper. Buat line macam saya ajar ni, macam ni. Dan dapatkan geometri setiap cross section. Dan dapat geometri, plot dekat GeoStudio ni untuk dapatkan dia punya city factor. Nanti untuk properties tanah awak buat satu jenis saja, satu region, jangan buat dua layer macam ni. Okey, kita buat satu layer saja Okey, boleh? Contohnya saya dah buat itu. So kiranya yang kita slope stability yang kita run tadi tu, saya analysis tu, yang kita buat satu region tu kan yang kena tukar. Ya. So satu region tu kita kena screenshot and masukkan dalam chapter 3 balik kan sir? Chapter 3 tu awak masukkan untuk keedah macam mana awak analisis. Okay. Bukannya result dia, maknanya procedure dia macam mana awak buat analisis tu. Tapi sir, saya ada explain pasal yang usage of ni sir, yang slope W ni, yang kita pakai ni sekarang. Yelah, awak explain secara umum je. Tambahkan lagi gambar-gambar yang awak buat ni. Contohnya tengah buat tu, tengah draw tadi. Tambahkan lagi. Memang dah ada, itu secara general, tapi itu bukan awak buat. Sekarang ni yang awak buat, awak tambah lagi. Masukkan gambar-gambar yang awak buat. Contohnya ni awak pre-screen, awak tengah draw ni. Yang real punya lah. Tambah macam mana nak keedah. Tambah sikit-sikit lah. Gambar yang mana gambar boleh tambah. Lepas tu awak fokus kepada result dia. Resultnya yang tadi lah, yang macam ni kita start. Ini yang satu region je lah. Awak kena buat satu region macam ni je. So awak ambil pre-screen gambar ni, dapatkan city factor. Katakan ini adalah cross section AA, city factornya 3.334. Buat lagi yang lain. So awak ada 4 gambar ni untuk result city factor. Siap yang tu satu. Kemudian dah siap yang tu, kemudian awak kena explain pula yang ini pula. Explain ni, kerosakan yang ada pada gambar ni. Yang awak detect ni tanah runtuh. Ini cracking, kenapa berlaku punca ni, kenapa longkang ni tersumbat. Kena cerita lah. Maybe awak boleh cerita melalui section yang awak buat. Katakan section A, B, C. Kan? A, B, C. Ada 3 section. Section 1 ni apa benda yang kerosakan berlaku. Section 2 apa kerosakan berlaku. Section 3 apa kerosakan berlaku. Dan relatekan dengan water drop yang kita analisis tadi. Ni cerita dulu dekat section ni apa benda yang berlaku. Kalau boleh dapatkan gambar keretakan ni, awak dah ambil gambar keretakan ni. Explain apa benda yang berlaku pada setiap section. Lepas tu masuk topik yang kedua, iaitu water drop, water drainage pula. Simulation. Okay, water drop simulation. So klik yang ni. So untuk kita dapatkan, ini adalah water drainage simulation untuk menunjukkan arah jatuhan air daripada atas dia lalu ke mana. Kita nak tengok. Ini simulation lah sebenarnya. Awak boleh cerita lah. Yang mana terbukti bahawa longkang yang ada di sini tersumbat lah, yang menyebabkan air tadi tidak mengalir mengikut longkang. So ini akan menyebabkan keretakan pada slope, pada permukaan slope disebabkan oleh air larian tu. Itu explain tadi lah. Yang pertama tadi dapatkan city factor. Lepas tu explain pasal city factor. Lepas tu yang kedua, explain pasal dia punya kerosakan yang ada pada setiap section. Section A, B, section 1, 2 dan 3.
Lepas tu cerita pula pasal uh, water drop simulation pula. Itulah habis ya. Jadi itulah kita panggil tajuk awak ni adalah site investigation slope. Kita membuat penyiasatan dekat slope menggunakan drone. So kita dapat kat situ. Okey. Faham tak faham? Faham Zah. Okey, sekarang ni awak cuba buat dulu, cuba install Global Mapper, cuba buat seperti mana yang saya buat ni. Buat dulu, tak faham tanya. So nanti awak akan dapat lah macam mana, awak akan dapat idea lah bila awak dah ikut step ni. Tadi yang untuk slope W saya rasa tak susah. So dah boleh, cuma nak dapatkan geometri tu kita menggunakan slope, menggunakan Global Mapper. Okey, boleh. So, one more thing sir, saya nak tanya secara rough idea sir, sebab saya punya draft tu memang completely different dari apa yang sir cakap tadi. So sir, kalau boleh ni tak sir, bagi saya macam rough idea, macam check tempat first kita kena buat apa macam tu semua. Just rough idea je. Okey, check tempat tu saya dah cakap tadi. Empat gambar untuk result of safety. Result tadi kan saya suruh bincangkan. Bincangkan untuk mengikut dia punya flow kan, flow dia. Yang pertama untuk check tempat ni awak kena ceritalah result daripada Fit 4D mapper. Awak dapat resultnya, awak dapat DTM, AutoMosaic dan juga DSM. Okey, Fit 4D mapper tu. Fit 4D mapper kita akan dapat result adalah result apa? Result yang pertamanya adalah result AutoMosaic ni. Kita dapat gambar ni daripada software Fit 4D mapper. Kemudian kita daripada Fit 4D mapper juga kita akan dapat DSM. Tunjukkan gambar ni, kemudian elaborate gambar ni. Elaborate ini apa dia? Ini adalah digital surface model, menunjukkan gambar yang mengambil kira kanopi ataupun tumbuh pokok, ketinggian pokok, permukaan. Elaborate yang ni. Kemudian tadi pun kena elaborate yang pasal AutoMosaic pun kena elaborate juga. Itulah result dia. Ini awak elaborate. Lepas tu elaborate yang DTM ni, print screen, elaborate DTM ni. DTM ni apa dia? Lepas tu awak explain pula untuk geometri. Untuk mendapatkan geometri slope, awak buat ni lah. Ada line dia, ada boundary top dengan bottom. Dan kita bahagikan kepada beberapa cross section. Cross section A, B, C dan juga D. Yang mana dekat cross section A ni, gambar dia macam mana. Okay, awak masukkan, contoh klik ini. Cross section A tunjuklah gambar dia. Awak klik kat sini, klik sini. Okey, ini adalah gambar cross section A. Ni masukkan dalam report. Ni gambar cross section A. Okey, daripada sini awak dapatkan dia punya geometri menggunakan tu. Awak tunjuk ini lah, cuma awak cerita dah dapatkan geometri dan awak masukkan ke dalam ni lah, slope W. Cuma dekat sini awak just cerita, awak elaborate dia punya cross section je lah. Okey, cakap secara ini adalah cross section untuk AA. Okey, pergi kat sini pula. Okey, ini adalah untuk cross section pada B. Gambar dia ini. Klik ini ke sini. Okey, ini adalah cross section untuk C. Okey, cara nak save gambar ni, ini kita boleh save ni. Pergi dekat file, save BMP. Save BMP ni save gambar lah sebenarnya. Okey. Awak akan dapat gambar ni, tapi awak save ini kalau cross section A, cross section A lah, tulislah A. Benda-benda gambar-gambar ni awak nak report nanti dalam cek tempat. Nak cerita. So ini cross section C. Kita dah bedah siasat kawasan tu lah. Kita dah buat cross section kat kawasan tu. Itulah kita punya site investigation kita. Okay, explain pasal cross section setiap yang awak buat. Sampai D tu, explain. Gambar dia sekali, explain sikit. Ketinggian, explain lah sikit kan. Ada 4 cross section. Gambarnya ada kat situ.
Lepas tu daripada cross section tu awak pun pindahkan geometri tu ke slope W pula. Masuk slope W, awak cerita awak snap gambar ni, cerita dia punya berkenaan dengan safety factor dia. Safety factor dia berapa. Okey. Nanti dia dekat sini banyak lagi benda boleh discuss, tapi setakat ni saya tunjuk ini dulu. Nanti awak dah siap, nanti kita akan discuss balik apa benda yang boleh dapat keluarkan result daripada analisis slope W ni. Tapi setakat ni kita boleh, yang penting sekali adalah safety factor. Yang ni adalah awak punya objektif tu. Okey. Dah dapat dan analisis dia punya slope safety factor. Lepas tu barulah awak buat cerita awak detect. Jadi saya dah cakap dah, yang ni cerita kerosakan pula. Kerosakan pada setiap section, apa yang ada dekat sini. Lepas tu cerita dia punya pasal water drainage simulation tu. Dah habis lah. Itu saja. Okey, sekarang ni buat step by step dulu. Belajar dulu macam mana buat global mapper ni. Dan daripada global mapper dapatkan dia punya masuk ke dalam W ni. Dapat sampai situ tu, awak dah dapat kuasai yang tu. Baru awak akan ada idea. Apa yang saya cakap ni awak boleh tangkap. Okey, ada apa lagi nak tanya? Sir, yang setiap section tu macam contoh macam saya buat yang cross section dengan area A dengan B tu kan. So A, B satu explanation, then B, C ada explanation kena elaborate, C, D pun kena elaborate macam tu kan sir. Oh, iaitu untuk jenis kerosakan lah. Maksudnya kerosakan ni, kalau kita nak elaborate kerosakan yang kita lihat contohnya kat di sini. Okey, tak apa, yang tu nanti kemudian. Yang ni kerosakan tu, kalau jenis kerosakan awak ikut section. Katakan A ke B ni section 1, B ke C ni section 2, C ke D ni section 3. So awak section 3 awak just check dekat section 3 je. Apa kerosakan yang ada pada section 3. Section 2 apa kerosakan yang ada kat sini. Section 1 apa kerosakan yang ada. Lepas tu awak boleh buat summary lah kerosakan pada semua section. Kebanyakan adalah cracking dan juga tersumbat. Itu summary secara keseluruhan. Itu jenis, itu untuk investigate secara visual. Secara visual lah yang ni. Nampak? Yang tu satu result yang boleh dibincangkan dalam cek tempat. Dan banyak tadi saya dah cerita tadi. Start daripada gambar cross section, kita cerita semua. Ada. Okey, tak apa, awak buat dulu yang ni. Nanti yang awak faham tu, awak keluarkan data tu, awak cuba masuk data tempat dan cuba explain dulu. Explain apa benda yang awak faham. Nanti tunjuk kat saya tengok balik. Boleh. Tengok balik, saya tengok apa benda yang tu jadi. Sebab tu kena jumpa tiap-tiap minggu.